diterima ke tidak. Maka para ahli ulama berbincang, ada yang kata tak sah, ada yang kata sah, tapi pendapat yang terkuat mengatakan hajinya sah dan terjatuhlah dia punya tanggungan untuk menunaikan haji yang jadi salah satu rukun Islam, tetapi dia berdosa. Dan menurut Ibnu Abbas dalam Jami' di Ahkamil Quran disebut wala yuqbalu minhu hajjan wala silatan wala sadaqah, maka tidak ada pahala seolahnya. Dia pergi haji tak ada pahala. Dia pergi haji maknanya kewajipan haji itu dapat ditunaikan sebab tidak menjadi syarat sah. Haji adalah harta yang disebut sebagai harta yang halal, disebut tak ada, disebut maknanya boleh pergi mukallaf atau macam itu je lah. Maknanya majoriti ulama kata sah tapi dia berdosa. Okey, dan pahalanya mungkin dipersoalkan lah. Ya. Baik, samalah juga macam orang yang mendirikan solat memakai pakaian curi. Dia pakai baju curi tapi solat. Kan dia solat dia sah tak sah? Majoriti ulama kata sah solatnya, tapi dia berdosa kerana mencuri itu, dan pakaiannya dia pakai pakaian curi itu adalah berdosa kat situ. Baik, jadi maknanya pergi haji tidak membersihkan harta haram. Ya, tak boleh kata saya akan pergi haji ni nak bersih ke umrah ke, tak ada. Dia tidak akan mampu. Malah haji itu sendiri akan tercabar. Yang kedua, ada orang kata dia nak bersihkan harta haram, dia kata saya nak bayar zakat. Saya zakat ni nanti dia bersih lah, kan? Pun tidak boleh, kerana zakat hanyalah untuk harta halal. Harta haram tidak ada zakat. Oh betul, seronok tak ada zakat. Tak, bukan seronok. Semua harta haram tu kena bagi pada fakir miskin. Pasal tu tak ada zakat. Betul, zakat. Bukan tak kena 2.5 bagus tak? Bukan tak kena 2.5. 100% kamu kena keluarkan, bukan 2.5. Ya, maka semuanya perlu diberikan kepada fakir miskin ataupun wujuhul khairat, itulah kegunaan untuk kemanfaatan ramai yang baik, ya. Baik, kemudian orang tanya lagi, boleh tak yang ketiga saya gunakan nak bersihkan dengan beri kepada masjid? Pembinaan masjid itu yang paling popular. Paling popular masjid lah menjadi tempat longgokan ini, adakah dibenarkan? Maka menurut para alim ulama, kita boleh melihat perbincangan mereka. Macam biasalah, memang para ulama ni memang biasanya akan ada perbezaan lah. Pendapat yang pertama mengatakan daripada mazhab Hanafi yang disebut oleh Ibnu Abidin, iaitulah tidak diharuskan menggunakan harta haram untuk diberikan kepada pembinaan masjid, kerana menurut mazhab ini ada satu athar, iaitulah orang-orang kafir jahiliyah dahulu, mereka berkata sesama mereka, ya ma'syara Quraisy la tadkhulu fi bina'iha min kasabikum illa tayyiban la yadkhulu fiha mahru baghi wala bai'ur riba wala madlamatu li ahadin minan nas. Dan ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisham yang mana katanya, wahai orang Quraisy, pastikan nak bina Kaabah ni, dulu pada zaman jahiliah, belum Islam, belum Nabi bangkitkan, jangan gunakan untuk bina Kaabah ni daripada pendapatan kamu kecuali yang baik sahaja. Jangan gunakan upah daripada pelacuran, baik riba ataupun apa-apa hasil daripada kezaliman kepada manusia. So jadi orang kafir sebelum zaman Islam betul-betul pun telah memastikan rumah ibadat tak dibina daripada yang haram, apatah lagi kita yang Islam ni. Maka mereka adalah beberapa dalil-dalil yang lain. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan harus dibina rumah ibadat, iaitu masjid atau surau dengan duit haram ini. Kerana ini pendapat daripada mazhab Syafi'i dan majoriti ulama yang lain, contohnya Ibn Rushd, Maliki pun sebut begitu juga. Kerana harta itu pada ain dia macam saya sebut tadi tidak haram. Yang haram yathbut ala zimmah, punca dia, iaitulah atas diri orang itu, ya. Maka duit itu secara zat dia tidak diharamkan, dan sebab itu diharuskan untuk menggunakan untuk dibersihkan kepada masjid. Maka boleh kita kata masjid itu adalah untuk kegunaan awam, ya, kegunaan awam. Tapi boleh tak yang keseluruhnya kita gunakan harta haram ini untuk kita bayar cukai GST atau cukai pendapatan, ya? Itu paling kena tu. Cukai ataupun kita bayar saman trafik, atau saman parking. Jawabnya tidak boleh, sepakat ulama. Masya-Allah. Kita tak boleh bersihkan, kita tak boleh gunakan harta haram untuk apa jua yang benefit dia untuk kita. Ada benefit untuk kita lah. Maknanya kalau kita bayar cukai dah lepas, kita tak bayar pakai duit lain, tak boleh. Begitu juga ada yang mengatakan boleh tak kita gunakan untuk benda yang bukan makanan.
Kan itulah kata Nabi kata, kan dalam hadis kata apa nama tu, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang terbina daripada harta yang kotor, neraka lebih layak untuknya. Kita jangan jadikan makanan jadi daging. Kita jadi beli sofa tak jadi daging. No. Makanan yang disebut daging yang disebut oleh Nabi itu adalah namanya satu kaedah dalam percakapan Nabi, mewakili benda-benda yang lain. Sebab makanan ini benda necessity yang paling utama. Maksudnya kalau banyak-banyak benda ada orang nak pilih, kalau dia memerlukan makanan, dia akan beli makanan dulu. Barulah dia dipikir nak beli benda lain. Jadi tahap ketika orang sangat perlu sampai nak gunakan duit tu beli makanan pun tak boleh, apatah lagi nak pakai benda yang bukan necessity. Beli sport rim ke beli top up ke, beli baju, semuanya tak boleh. So, jadi kena faham. Baik, kemudian yang seterusnya, tadi kita dah sebutkan menggunakan duit ini untuk benda-benda yang kita sebutkan tadi. Ada orang tanya pula, dia kata gini, bagaimana kalau saya gunakan harta haram ni untuk perniagaan, kemudian ada keuntungan, lepas tu saya nak taubat, keuntungan saya itu daripada pelaburan yang halal. Faham tak? Ada orang dia cuit duit orang lah, dia cuit 500,000 contohnya, dia pergi melabur dekat tempat yang patuh syariah, bagus lah tu kan, dapat untung. Maka untung itu saya punya ataupun siapa punya kan. Maka menurut pendapat ulama yang pertama, dia dan untungnya semua milik yang dicuri. Sebabnya dalam satu hadis ada pertikaian di antara orang yang mencuri tanah, bukan curi tanah, contohnya ada berjiran sebelah, kita tanam pokok dekat tanah jiran sebelah, maka bergaduh pada zaman Nabi, bawa ke zaman Nabi. Maka Nabi memberikan keputusan, tanah yang pemilik ni, orang sebelah yang menceroboh ni, buang pokok dia. Habis hasil-hasil dia macam mana? Boleh diambil tak? Sebab hasil itu tumbuh daripada tanah yang diceroboh, maka hasil tu pun bukan dia punya. Maka pendapat ulama yang pertama mengatakan daripada hadis itu bahawa hasil pelaburan halal dari harta haram, dengan betul-betul tu, banyak sangat halal haram ni, tidak dimiliki oleh pencuri itu ataupun penceroboh itu. Tetapi ada juga pendapat minoriti sikit kecil yang mengatakan dia layak dapat sikit sebab dia ada usaha tau. Dia ada usaha yang betul, maknanya maka dia layak dah dapat sikit. Tapi kita kena hati-hati sebab walaupun dapat sikit nanti dia kira banyak juga kan, dah kaki pembohong tu semuanya sikit kan. Jadi itulah serba ringkas lagi tambahan kepada topik kita. Saya nak sambung, nak tanya sikit yang tentang guna modal wang haram yang melabur pada sesuatu yang betul, patuh syariah apa semua. Jadi adakah pendapat minoriti tu boleh kena pakai di Malaysia, Doktor? Baik, pendapat minoriti ni saya punya kecenderungan lebih kepada tidak membenarkan lah. Maka bagi saya pendapat minoriti itu adalah ganjil, dan kiranya dia diamalkan, dia akan menyebabkan ramai orang pergi merompak untuk membina sebuah bisnes. Maka ini adalah satu pendapat yang bahaya. Baik. Jadi kalau di peringkat individu, maka itu mungkin Pak Ulama itu berikan fatwa di peringkat individu. Tapi sekarang ini pendapat ini sangat bahaya kerana orang semua akan tak ada modal, akan dapat idea, modal kita boleh rampas dekat orang, boleh begini, atau kita niaga halal, kita pulang balik yang haram, kita ambil ini. Ini dikira untung atas angin yang haram. So pendapat minoriti itu lemah dan tidak boleh diterima. Kerana majoriti punya pendapat banyak sokongan-sokongan dalil yang tadi telah saya sebutkan, dan dia juga boleh membuka peluang pencerobohan yang besar. Wallahualam. Baik, kita akan sambung